Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua pada semua yang berada dalam live yang berada dalam page saya. Terima kasih pada semua yang like page saya, Tuan Muhammad Azlin. Terima kasih pada yang berada dalam page saya, yang komen, yang tag kawan-kawan, yang share, yang bagi feedback, yang bagi review, yang ikut kita punya sesi sharing petang, yang ikut kita punya video-video live-live saya lain yang kita kongsikan. Terima kasih pada semua. Keduanya, terima kasih pada mereka yang berada dalam live saya pada petang ni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu slot iaitu dipanggil live sesi sharing petang. Mana pukul 5.30 petang biasanya saya akan live untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa topik-topik penting berkaitan dengan kekeluargaan, harta, pewarisan, semua-semua yang berkaitan dengan guaman syar'i yang mana saya suka nak kongsikan dan sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Di mana slot ni kita mulakan sejak PKP hari tu. Jadi dah ni masuk fasa ketiga sampai 28, bermakna lanjut lagi lah sesi slot sharing petang ni. Bukan sebelum ni bukan tak ada, cuma tidaklah orang kata tetap. Biasa saya sharing pagi. Jadi since petang ni semua orang ada dekat rumah, PKP kan. Jadi saya suka nak sharing pada belah petang, santai sikit. So those yang berada dalam live saya pada petang ni, terima kasih kerana berada dalam live saya. Sebelum saya nak sharing dengan topik saya pada petang ni, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan komen dekat bawah tu kalau saya ada masalah audio ataupun visual yang tak nampak ataupun tak kuat suara, tak dengar ke, tolong maklumkan so that saya boleh adjust. Dan terima kasih pada yang berada dalam live saya. Itulah, kalau ada masalah audio tolong bagi tahu. Saya nak sharing tajuk yang agak menarik pada petang ni. Kalau tak dengar bagi tahu, tulis tak dengar dan saya cuba adjustkan dekat situ. Okey, so macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Hari demi hari kita melalui tempoh stay at home, kita hari demi hari kita melalui tempoh PKP. Kan? Rambut saya pun dah panjang dah rasanya. Selalu tak sepanjang macam ni. Dah makin lama makin panjang pula dah. Itulah dia, nak buat macam mana? Nak pergi gunting rambut, risau. Jadi duduk rumah tahan je lah. Okey, terima kasih Puan Rokiah. Dengar okey, elok dah. Okey, terima kasih Puan Rokiah Jaafar yang komen. Barulah saya boleh start. Nanti start panjang-panjang nanti tak tahu pula. Okey, tajuk hari ni, saya nak kongsikan berkaitan dengan nusyus. Dalam beberapa terima kasih Puan Intan Nosia Yaakob. Dalam beberapa dalam beberapa hari kita banyak dapat soalan, kita banyak dapat pertanyaan lah berkaitan dengan nusyus. Okey, benda-benda ni timbul sebelum saya nak kongsi ni. Saya suka kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh share dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan daripada mana. Sebab saya buat sharing baru ni ada yang daripada Labuan. Terima kasih Puan Idayu Mokhtar, terima kasih Puan Masita Johari, our top fan, terima kasih. Selamat petang, terima kasih kerana mengikut kita punya sharing petang. So those yang berada dalam live saya, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan share tuan-tuan dan puan-puan daripada mana? So kita just nak tahu, just maksudnya interaction daripada
tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang tag kawan-kawan. Tajuk ni tajuk yang agak tajuk ni berat sikit, tapi saya cuba nak ringankan lah. Saya timbang ringan sikit bagi tuan-tuan dan puan-puan faham. Nanti berat sangat nanti takut tak boleh nak catch up nanti kan. So okay, minta tolong share siapa yang ni daripada mana, daripada negeri mana, daerah mana, so kita boleh interaction dekat situ. Okay, saya nak kongsikan berkaitan dengan tajuk nusyus. Okay, bukan apa, tajuk nusyus ni saya suka nak kongsikan sebab beberapa, macam yang saya kata tadi, beberapa hari dan minggu sebelum ni persoalan yang sama datang dalam PM saya. Terima kasih Rafizi Ahmad daripada Kulai Johor. Alhamdulillah, apa khabar orang Kulai? Salam Cemican, salam perkenalan. Rokia Jaafar Putrajaya. Alhamdulillah, semua yang kawasan-kawasan yang masih selamat lagi ni. Ada yang daripada kawasan yang red zone ni. Ulu Langat. Ismi Kai, selamat datang daripada Ceras. Selamat datang. Alhamdulillah, dekat dengan saya ni Ampang. Ada yang daripada Ulu Langat ke red zone. Red zone nampaknya masih diteruskan sampai 28 hari bulan. Terima kasih pada yang komen. Idayu Mukhtar Puchong. Terima kasih Idayu. Tag kawan-kawan, terima kasih yang ikut live saya petang ni. Terima kasih. Seronok saya tengok jauh-jauh semua datang. Okay. Kalisha daripada Shah Alam. Terima kasih Puan Kalish yang berada dalam live saya petang ni. Okay, kenapa saya suka nak share benda ni? Sebab soalan-soalan yang kita dapat daripada audience, kawan-kawan saya yang audience lah, fan ataupun follower yang tanya kan, bila dia ada isu berkaitan hajagan anak, bila dia nak ada isu berkaitan dengan permohonan perceraian, so timbullah isu nusyus. Macam mana dia boleh timbul tu? Macam contoh, macam mana dia boleh timbul? Timbulnya macam ni. Bila jadi keratakan ataupun rumah tangga tu berantakan, ada permohonan daripada pihak isteri yang nak failkan perceraian, timbullah isu nusyus. Ataupun bila nak buat tuntutan hajagan anak, timbullah isu nusyus. Itulah di mana timbulnya. Selalunya isu nusyus tu timbul bila ada isu kat situ. Terima kasih Puan Masita Johari daripada Kepung, red zone juga. Kepung bahaya. Takut nak keluar. Yalah, bahaya. Saya pun, walau saya ni kalau ikut Ulu Langat ni dia dah red zone, tapi sebab saya Ampang, takut juga nak keluar, tak berani juga. Bila tuan nak buat bincangan macam ni dalam bentuk personal conference? InsyaAllah InsyaAllah saya akan buat dalam bentuk Zoom. Saya sekarang ni sedang just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengah kita banyak buat untuk consultation, Zoom untuk consultation. Macam pagi tadi kita ada satu Zoom consultation daripada klien daripada Rawang. So yang kita dah buat sesi tu dalam sejam setengah, just untuk dia sajalah. So kita dah war-warkan sebelum ni. Dos yang nak consultation boleh nanti boleh PM saya. Nanti saya war-warkan semula berkaitan dengan consultation tu. Kita just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Untuk itu consultation tu, dulu kan consultation kita buat face to face, kita jumpa. Tapi since PKP ni saya buat Zoom. So dos yang daripada negeri mana pun kita dah boleh buat dah. Dulu kita terpaksa ambil yang daripada Selangor saja. Sekarang ni dari jauh-jauh pun boleh. Macam semalam hari tu daripada Air Keruh, tadi daripada Rawang. So dia ada isu dia yang orang kata personally kita entertain lah, personally punya problem. Nanti kita akan usahakan untuk kelas-kelas pula. Okey tuan-tuan dan puan-puan, okey, berkaitan dengan nusyus ni, topik dia pada petang ni, satu saya nak share macam mana Rafizi Ahmad nak minta pendapat berkenaan masalah saya. Boleh tak ada masalah. Boleh PM boleh PM. Nanti saya cuba tengoklah
InsyaAllah kalau saya cuba jawab. Sebenarnya PM banyak masuk. Saya ada beberapa soalan yang belum saya sempat jawab. Minta maaf dos yang PM saya. InsyaAllah saya akan jawab. Baik, saya nak just share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nusyus ni daripada istilah undang-undang. Dari segi istilah undang-undang, apa yang undang-undang sebut? Apa yang undang-undang sebut dalam peruntukan undang-undang, nusyus ni apa? Saya tak nak pergi dari segi hukum syarak. Hukum syarak ni lagi besar. Tapi dalam undang-undang ni sebut antaranya adalah satu, bila isteri tu meninggalkan suami, menjauhkan diri daripada suami. Menjauhkan diri. Ini dalam peruntukan undang-undang menjauhkan diri pada suami. Kedua, bila dia meninggalkan rumah tanpa kemahuan suami. Yang kedua. Yang ketiga, bila dia enggan berpindah ikut suami dia. So ada 3. Ini yang dalam peruntukan undang-undang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca ni, yang baca mengikut ada peruntukan undang-undang. So bila dia tak patuh kepada 3 benda ni tanpa sebab menurut hukum syarak, bermakna dia boleh diisytiharkan nusyus. Okey. Itu yang pertama saya nak share. Apa yang undang-undang sebut berkaitan dengan nusyus. Ada 3 benda ni. Hukum syarak sebut lebih daripada tu lagi. So dia maksudnya nusyus ni dari segi undang-undang disebut isteri yang enggan mentaati perintah suami. Dalam 3 keadaan ni. Ini undang-undang. Hukum syarak lebih luas lagi. Lebih luas lagi daripada tu. Tapi saya sebut dari segi undang-undang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kes nusyus ni timbul di mahkamah. Yang ni saya nak share yang kedua. Yang pertama tadi saya share berkaitan dengan apa yang undang-undang sebut berkaitan dengan nusyus. Yang kedua, saya nak sebut macam mana kes nusyus ni timbul di mahkamah. Okey? Kes nusyus ni timbul di mahkamah dimulakan oleh pihak suami. Bila suami percaya dan merasakan isteri dia telah enggan patuh pada perintah dia. Jadi dia kemukakan permohonan tu di mahkamah, dan bila mahkamah terima permohonan tu, dalam permohonan tu akan disebut apa tindakan isteri yang isteri buat dan bila tempoh perbuatan tu berlaku. Ada sebut. Yang ketiga, dia akan sebut apa usaha dia. Saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua ni, macam mana kes itu timbul di mahkamah. Timbul ni bila dibawa oleh suami ke mahkamah yang menyatakan perbuatan isteri itu telah nusyus, dia akan senaraikan dalam permohonan tu. Satu. Yang kedua, dia akan sebut bila kejadian tu berlaku. Kedua. Yang ketiga, dia akan sebut dalam permohonan tu apa usaha dia. Maksudnya usaha suamilah, apa yang usaha suami tu dah buat untuk dia kembalikan isteri dia. Contoh, isteri dia dah keluar rumah, apa yang usaha dia dah buat. So, permohonan ini difailkan di mahkamah dan isteri akan dapat permohonan tu. Isteri akan dapat permohonan tu. Jadi, apa hak isteri masa tu? Isteri kenalah menjawab. Jawablah. Kalau jawab, kena failkan jawapan lah, pembelaan. Betul ke tidak kejadian tu? Betul atau tidak tempoh tu? Betul atau tidak usaha tu? Jadi dia kena counter lah, maksudnya kena failkan pembelaan. Jadi disitulah mula kes tu dibawa oleh pihak suami. Okey, sekarang ni kita nak sebut perkara yang ketiga. Yang ketiga, saya suka nak kongsikan dalam permohonan nusyus, dalam kes nusyus ini, sebenar-benarnya siapa yang isytiharkan? Itu topik penting dia tu. Saya dah share 2 benda tadi, 2 poin tadi kat situ. Yang ketiga ni saya nak share dan nak tuan-tuan dan puan-puan cuba renung, cuba renung dan cuba faham kat sini. Sebenarnya kes nusyus ni siapa yang isytiharkan?
siapa yang ada kuasa untuk isytiharkan isteri tu nusyus? Ini soalan tu sebenarnya, soalan. Sambil-sambil soalan, jawapan saya bagi jugalah. Sebabnya nak suruh tuan-tuan dan perempuan jawab, nanti macam-macam jawapan pula. Sebenarnya saya dah pernah share dah isu ni sebenarnya berkaitan dengan nusyus ni. Soalan dia, siapa yang isytiharkan? Siapa yang ada kuasa kata you nusyus? Awak Puan A nusyus. Awak Puan K nusyus. Siapa yang ada kuasa isytihar macam tu? Itu soalan tu. Terima kasih pada yang berada dalam, sebelum saya nak kongsikan poin yang ketiga tu, nak menjawab soalan tu. Nanti saya sambil-sambil tu saya nak tengok siapa yang ada. Okey, terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Terima kasih yang join, yang share, yang ada tag kawan-kawan. Terima kasih pada semua ya. Okey, sambil-sambil tu saya nak jawab yang ketiga. Ini last point ni, last point. Last corner kita panggil, last corner. Last point ni saya nak kongsikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena faham dan hadam benda ni, sebab benda ni bukan tuan-tuan dan puan-puan saja yang kadang-kadang tu tak berapa confirm, tak berapa faham benda ni. Malah ramai orang dekat luar sana pun tak faham benda ni, ataupun dia percaya kod lain. Okey. Yang pertama, tuan-tuan, yang saya nak kongsikan ni, orang yang berautoriti, pihak yang berautoriti untuk mengesahkan atau mensabitkan seorang itu nusyus atau tidak adalah pihak mahkamah. Pihak mahkamah atau yang arif hakim lah yang ada kuasa untuk isytiharkan sebenar-benarnya seorang tu nusyus atau tidak. Bukan pihak, kebiasaannya kita percaya pihak selalu yang diisytiharkan tu, yang selalu isytiharkan siapa? Suami. Pihak suami selalu kadang-kadang dia suka, awak ni dah nusyus apa semua itu. Okey. Pengisytiharaan kalau mengikut undang-undang, ini saya sebut, yang nak sabitkan nusyus ke tidak, nak isytiharkan, nak keluarkan perintah, nak katakan dia ni sebenar-benarnya nusyus adalah mahkamah. Mahkamah yang ada kuasa. Sebab itu permohonan tu dibawa ke mahkamah untuk mahkamah pertimbangkan, mahkamah siasat dan mahkamah membuat keputusan setelah mahkamah mendengar keterangan kedua-dua pihak. Jadi bila mahkamah dapati benda tu nusyus dan mahkamah akan keluarkan perintah bahawa kamu pada hari ni mahkamah memutuskan awak telah nusyus daripada tarikh sekian hingga sekian. Di situlah pengisytiharaan yang betul mengikut undang-undang. Jadi persoalan yang saya nak jawab berkaitan dengan isytihar ni, siapa yang boleh isytihar? Suami isytihar ke mahkamah isytihar? Jadi jawapan dia mahkamah. So sebab itu suami masih perlu membawa permohonan tu ke mahkamah. Present case tu ke mahkamah. Ini dakwaan dia, ini perbuatan dia, ini tempoh dia, ini usaha saya. Jadi mahkamah akan memanggil pihak isteri. Tengok, awak dah buat benda ni, betul ke tidak? Mahkamah akan siasat. Kalau betul, kenapa buat macam tu? Kenapa keluar rumah? Contohnya suami dakwa dia dah keluar rumah, isteri dah keluar rumah. Mahkamah kena siasat. Puan isteri kena dipanggil, kena bagi keterangan kenapa keluar rumah tarikh ni, apa jadi. Mungkin dia keluar rumah ada sebab. Mungkin dia kata rumah nak roboh ke, atau rumah tak bayar sewa ke, tuan rumah halau ke, atau dia bimbang ancaman keselamatan dia ke. Kita tak tahu, atau saja-saja keluar ke. Semua tu perlu disiasat dan perlu dipertimbangkan oleh mahkamah. Sebab itu, bila timbul kes nusyus, apa-apa yang nusyus, kedua-dua pihak diberi peluang untuk kemukakan fakta dan bukti. Pihak belah yang didakwa pun kena kemukakan fakta dan bukti. Barulah mahkamah boleh pertimbangkan. Okey. Cimican tadi tuan kata biasanya suami yang failkan di mahkamah. Ada keadaan nusyus oleh suami juga ke? Suami nusyus ada. Ini soalan ni bagus ni, soalan ni. Nusyus ni sebenarnya bukan dari pihak isteri saja, daripada pihak suami pun ada.
Cuma istilah nusyuz pihak suami ni jaranglah kita bicarakan dan jarang dikemukakan di mahkamah. Ada yang kata sebab suami ni ada kuasa talak. Cuma apa yang kebiasaannya dikemukakan di mahkamah adalah nusyuz daripada sebelah isteri. Jadi suami yang kemukakan di mahkamah. Kes tu dikemukakan pada mahkamah, yang mendakwa isteri dia nusyuz. Macam tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita punya poin daripada petang ni. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat something pada petang ni. Saya mohon maaf kalau penerangan saya ni tuan-tuan dan puan-puan ada yang tak faham, ada yang rasa benda tu tak berapa sampai ke. Tolong komen dalam ruangan komen. Kalau benda ni bagus, tolong sampaikan, tag kawan-kawan. Moga-moga bagi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan dan juga orang lain sama. Kadang-kadang kalau ada tajuk cadangan, boleh komen di ruangan komen. Dan kalau ada penambahbaikan pun sama, ada soalan boleh komen dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. Dos yang PM saya, yang saya tak sempat jawab lagi, saya mohon maaf. Nanti saya akan jawab pelan-pelan. Sabar, saya minta tolong sabar. Sebab soalannya banyak. InsyaAllah saya akan jawab sikit-sikit. Don't worry. Setiap persoalan tuan-tuan dan perempuan tu sangat-sangat kita nak tolong. Sangat-sangat kita nak bantu. Cuma kekangan masa kadang-kadang buatkan kita lewat untuk jawab. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. InsyaAllah. Banyak pula soalan masuk ni. Nanti insyaAllah saya akan jawab dos yang tanya daripada Hafizah Jahaya dan juga Puan Rokia. InsyaAllah saya akan jawab nanti. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay healthy, stay at home. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.